mengundang jemaat berdiri. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar
terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kuasa-Mu dahsyat di dalam kehidupan kami. Setiap hari yang kami lewati Tuhan, kami boleh melihat bagaimana penyertaan tangan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada pagi yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong dan menopang kami. Kuatkan kami Tuhan, ajar kami untuk boleh mengerti dan berjalan di dalam kebenaran terang firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan masuk di dalam bimbingan pengakuan dosa dari Amsal 28 ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sebenarnya kita tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan, tetapi karena Kristuslah oleh darahnya yang sudah melayakkan engkau dan aku. Di dalam 1 minggu yang sudah kita lalui ini, mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan boleh melayakkan kita. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu dan Engkau memanggil daku ya domba Allahku datang. Saya mengundang jemaat berdiri. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku ya domba Allahku datang. Dalam 1 minggu yang sudah kita lalui, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mohon pengampunan yang daripada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan.
kami mengakui segala sesuatu, dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam 1 minggu ini. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Mungkin itu dengan perkataan kami Tuhan, kami menyakiti hati orang-orang yang kami kasihi. Ampuni kami karena kami belum dapat mengekang lidah kami ya Tuhan. Bahkan seringkali kami membiarkannya itu mengalir dengan kata-kata yang tidak membangun. Bahkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Karena kamu belum dapat menjadi kesaksian yang indah. Kami seringkali jatuh dan jatuh lagi ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Di dalam pikiran kami, di dalam perilaku kami, ampuni kami Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk menolong kami, mengubah kami, memperbaharui kami, sehingga hidup yang kami hidupi ini Tuhan boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus yang terus membimbing dan mengingatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut melangkah. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Hanya darah Yesus yang menyucikan dosamu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kita bersyukur di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Regina dan diterjemahkan oleh Ibu Heni Yoriko. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita boleh sama-sama berdoa terlebih dahulu. 我们当还没进入崇拜时，我们也进入祷告。 Kepada Tuhan Allah yang menjadi pencipta setiap kami, 创造我们的上帝， hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. 今日我们来到主你的面前， Kami sungguh bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们献上感谢，因为我们得到一个机会来默想你的话语。 Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami saat kami akan memakai telinga kami untuk mendengarkan-Mu berbicara kepada setiap kami. 求主你帮助我们，让我们已经打开我们的心，我们的耳有听领受你的话。 Dan biarlah setiap hati kami pun dipenuhi dengan kuasa dari Allah Roh Kudus saja. 让我们的心在你的掌权下，你控制我们。 Kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara ya Tuhan. 我们准备，我们要听主你的话。 Biarlah setiap kami boleh mengarahkan mata, hati, dan pikiran kami untuk boleh fokus kepada Tuhan semata. 当我们把我们的心、我们的眼朝向，只有向着你。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. 奉靠耶稣的名，我们祷告，以感谢。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， kita hari ini akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dalam bagian Amsal. Amsal 12 ayat 18, Amsal 15 ayat yang keempat, dan Amsal 18 ayat yang ke-21 yang menjadi dasar kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. 我们要思想主的话语，从箴言书12章18节，然后箴言15章第4节，箴言18章21节。 Amsal 12 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为义人的良药。 Selanjutnya Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. 温良的舌是生命树，怪谬的嘴使人心碎。 Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 生死在舌头的权下，喜爱他的必测他所结的果子。 Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah setiap kita yang setiap waktu punya kerinduan untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. 读经到此，你们有福了。若是没日，你们可以读经来思想他的话。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau menunjukkan sesuatu. 这个时刻，我要把一件东西来献给大家看。 Pastinya setiap kita tahu benda apa ini Bapak Ibu Saudara. 我们每一个人都知道这是什么东西。 Ya, saat corona melanda di bumi Indonesia, 当冠状病毒已经来到印度尼西亚， salah satu perlengkapan yang paling dicari dan harganya menjadi sangat selangit adalah termometer. 这有一个工具，他们所寻求的就是温度计。 Bahkan tadinya orang-orang yang nggak usaha termometer semuanya jadi jualan. 当他们没有温度计，现在他们拿那个时刻来卖这些东西。 Ya, termometer digunakan untuk mengindikasi apakah orang tersebut demam atau tidak. 这温度计是量那些人是否他在发高烧或是没有。 Karena salah satu ciri-ciri dari seseorang yang terjangkit
COVID-19 adalah suhu tubuhnya di atas 37,5. 因为一个人染上了这个病毒，他的温度、热度是在37以上。 Tetapi di dalam dunia kedokteran pada umumnya, 但是在医学中， ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengetahui kesehatan setiap pasien yang datang untuk diperiksa. 有2件事，他们要去检查他们病人。 Sang dokter akan yang pertama mengukur tekanan darah ataupun menyuruh pasien tersebut menunjukkan lidahnya. 那医生要检查他们的时刻，他们要量他的血压，然后看他的舌头。 Biasanya sang dokter akan ngomong, coba dibuka mulutnya, julurkan lidahnya. 平时医生他要说，你开你的嘴，把你的舌头伸出来吧。 Dan dokter akan melihat bagaimana lidahnya, apakah mengindikasikan dia lagi sehat atau tidak. 这医生能够看到他的舌头是否他在健康，或者他在病重。 Ya, perlu dilakukan pengecekan untuk mengetahui kondisi seseorang. 需要一个检查，让他可以知道这个人的情况。 Ada alat yang dibutuhkan, 他有他的攻击所需 ada 要的， langkah-langkah yang harus dijalani guna meyakinkan bagaimana kondisi pasien tersebut. 还有其他的方法，让他们可以知道这个病人的情况如何。 Saya yakin setiap kita juga sebagai orang-orang percaya bukan hanya perlu mengecek bagaimana kondisi kesehatan jasmani setiap kita. 我们所相信的人，我们也需要检查是否我们的情况是怎么样的。 Tetapi begitu penting bagi setiap umat percaya untuk boleh mengecek dan menguji bagaimana kondisi lidahnya. 每一个所相信的人，他也可以检查他的舌头的情况如何。 Apakah perkataan yang diucapkannya merujuk kepada perkataan yang jahat atau yang baik? 是否他的言语是指着好的或者坏的呢？ Apakah perkataan yang diucapkannya diumpamakan sebagai racun atau obat penawar? 是否他的言语发出来的是好像一个良药或者毒？ Ketika kita menguji lidah kita, maka kita bisa memahami siapa yang bertata di dalam hati kita. 当我们在检视我们的舌头，我们才明白水在我们的心里面掌管。 Saya begitu yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sendiri pun bisa mendiagnosa kehidupan kerohanian kita dengan melihat perkataan lidah kita. 我们所知道，上帝能够审查我们的心，他看我们的心与我们的言语。 Tepatlah yang dikatakan oleh Oswald Chambers. Oswald Chambers 所说的， Dia berkata, the great test of man's character is his tongue. 指着其出身，当一个人的性格如何的看得出，是从他的舌头看得出。 Ujian yang paling besar bagi karakter seseorang adalah lidahnya. 一个人的品格是从他的舌头能看得出。 Karena itu sebagai umat percaya, Allah begitu rindu setiap kita bisa selaras dengan dirinya. 成为一个相信的人，上帝是很渴慕我们与他同等， Dengan standar yang dia tetapkan, dengan segala hal yang sudah dia rancangkan. 他所设计的一切，我们要跟随。 Allah rindu setiap kita manusia yang diciptakan olehnya. 上帝很渴慕每一个他所创造的人类， Bisa berkata tidak 说不， untuk toxic words. 关于这个有毒的言语。 Bapak Ibu Saudara sekalian, toxic words yang dimaksudkan adalah racun. Bagaimana kata-kata yang kita keluarkan itu mematikan. 说到这个有毒的言语，就是我们所说的话能够刺伤了人， Itu menyakitkan. 是能够刺痛人的心。 Racun itu nggak pernah disukain sama orang, bukan? 这些都没有一个人所喜欢的。 Karena itulah Allah juga nggak mau setiap kita itu menjadi racun. 所以上帝不愿意我们成为一个毒品。 Kalau gitu pertanyaannya, 如果是这样，问题就是， bagaimana caranya agar perkataan yang keluar dari lidah kita adalah perkataan yang berkenan di hati Allah? 我们如何把我们所发出的言语可以讨主的喜悦呢？ Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, 第一就是， ingatlah bahwasannya rencana mula-mula Allah bagi kata-kata kita bukan untuk menyakiti orang.
记住，起初神对我们的计划是我们不的原意不伤了人的心。 Di dalam bagian Amsal 12 ayat yang ke-18 dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. 在箴言12章18节说，说话浮躁的如刀刺人，但是智慧的言语的舌头是义人的良药。 Terjemahan lain di dalam bagian bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya dengan demikian. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. 在翻译版印尼文，他们在那边说到，若是我们每一日常所说的话，好像一把刀能够刺伤人的心。 Tetapi kata-kata bijaksana bagaikan obat menyembuhkan. 但是智慧的言语好像一个良药，能医治人。 Kita pasti mengingat bagian dalam perjanjian baru juga dalam Yakobus. Bagaimana di sana juga mendaftarkan tentang hebatnya lidah dan berkuasanya lidah. 我们也看到，在雅各书在那边说到，上帝的权柄，权柄的舌头的权柄是多么的棒。 Karena itu baik di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru, kita akan melihat begitu banyak daftar ayat-ayat yang menegaskan begitu jahatnya lidah. 虽然在旧约或是新约，在那边说到这个舌头的邪恶是多么的多， Dan setiap kita harus memberikan perhatian khusus untuk hal tersebut. 我们要必须特别的注意这项， Karena ada masalah yang serius dengan lidah setiap kita. 因为我们每一个人的舌头有一个很严肃的事。 Dalam kisah Kejadian 1 kita bisa melihat 在创世纪第1章，我们可以看到， bagaimana awal mula Allah berkata-kata. 上帝起初怎么样说， Bagaimana setiap kata yang diucapkan oleh Allah tidak pernah merujuk kepada hal yang jahat. 每一句上帝所发出的言语没有指向在邪恶的事， Ya, kala itu belum ada dosa yang menggerogoti. 因为当时还没有罪在缠绕他们。 Hingga hadirnya iblis. 当魔鬼来临， Kata-kata yang diucapkan Adam dan Hawa yang semula selaras dengan Allah, 亚当与夏娃起初他们所说的话与上帝同等， yang tadinya mereka tunduk sepenuhnya pada otoritas Allah, 他们夫妇在上帝的主权下， akhirnya berubah. Mereka Iya. menjadi penentang Allah, bahkan Adam berkata, Allah, jika engkau tidak memberikan wanita ini kepada saya, hal ini tidak akan terjadi. Allah, ini semua salahmu. 然后他们抵挡了上帝，他们说：“主啊，若是你不把这女人交给我，我就翻怒。” Manusia yang jatuh dalam dosa akhirnya menjadi jauh dari rancangan Allah. 每一个人堕落在罪下，他们远离了上帝的实际。 Kita diibaratkan sebagai toxic people tend to toxic words. 我们正如好像人们倾向于有毒的话， Kita orang yang berdosa yang punya kecenderungan untuk memperkatakan hal-hal yang buruk. 我们一个犯罪的人，我们比较喜欢说那些不好听的话。 Sama seperti Adam ketika kita menyalahkan orang lain dan keadaan sebagai penyebab masalah kita, 正如亚当，他错怪了上帝，好像我们把我们的错误一切的问题错怪了人。 sebenarnya di bawah permukaan kita juga mengarah kepada menuduh kepada Allah. 其实我们好像是在指责上帝。 Hal ini mau memperlihatkan kepada setiap kita bagaimana keadaan kita. Bahwasannya kita tidak lagi berbicara sesuai dengan rancangan Allah, bukan? 好像是我们不说话，我们的言语不像上帝所设计我们的。 Kita tidak lagi meneladani Allah dalam berkata-kata. 我们说话不模仿上帝了， Kita tidak lagi mengingat awal mula Allah merancangkan tentang perkataan. 我们也忘了上帝起初如何去设计我们的言语。 Bukankah kita akhirnya lebih sering turun ke standar yang dimiliki oleh sang pendusta, yaitu iblis? 何况我们这个时刻堕落在我们所比较喜欢跟随那些谎话的魔鬼。 Kata-kata kita bukan membangun sesama tetapi menjatuhkan sesama. 我们并不是彼此建造，但是我们彼此让他们跌倒。 Frasa tusukan pedang di dalam ayat 18 ini sesungguhnya memiliki arti menyengat,
menyakitkan. 说到如刀刺人，好像是伤痛了人的心，好像比较这个痛苦给人。 Di mana kata-kata yang dilontarkan oleh orang tersebut malah menghancurkan semangat, malah membuat orang terluka dan putus asa. 把他们发出的言语，把人破碎了人家的精神，然后伤了上帝的心。 Dan Allah mengingatkan kepada setiap kita, bukan itu yang Allah mau, bukan itu yang Allah rancangkan, bukan itu yang Allah tetapkan. 上帝提醒我们，因为他创造这一切，并不是那些我们所做的一切。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mau setiap kita itu menjadi obat penyembuh dalam perkataannya. 弟兄姐妹们，上帝要我们成为我们的言语成为众人的良药。 Allah menetapkan buat setiap kita untuk memperkatakan hal yang baik. 上帝指定我们，让我们可以把好话说出来。 Allah merancangkan adanya lidah kita untuk membangun, menjadi berkat dan meneladani Allah sendiri. 上帝建造我们的舌头，设计了我们舌头，让我们可以把别人把他们扶起来。 Tapi jika kita berkata jujur dan menilik hati kita, 若是我们老实说，我们审查我们的心， mana sih Bapak Ibu Saudara yang sering kita lakukan? 我们哪一方面我们所喜欢做出来的呢？ Mengatakan apa yang kita inginkan 把我们所想说的话讲出来， atau lebih banyak memperkatakan sesuai dengan rancangan Allah? 或者我们说出来的话讲出来是上帝所要我们实际的。 Suatu ketika ada seseorang yang merawat burung nuri di rumahnya. 有一天，有一个人在他的家养了一只鹦鹉。 Wah, orang ini begitu mengasihi burung tersebut, dipelihara begitu rupa, dikasih makan tepat pada waktunya. 这个人这么好好的照顾着这鹦鹉，每一天把它喂养。 Sang pemilik ini begitu merindukan bahwasannya burung nuri ini bisa berkicau dengan indahnya. 这个主人很渴慕这鹦鹉可以把它美好的声音发出来。 Setiap hari kalau ada waktu senggang, sang pemilik akan bersiul di depan burung nuri tersebut. 每一天，若他有空的时间，他把它在那个鹦鹉的面前吹笑， Supaya menjadi pancingan, sang burung nuri itu bisa mengeluarkan suara yang indah juga. 让这鸟也可以发出它美好的声音。 Tetapi siapa yang menyangka? 谁知道的？ Suatu hari saat sang pemilik sedang duduk, sang pemilik tersebut dibuat kaget oleh 这个 burung 主 nuri 人 tersebut. 有一天他坐下，他就被吓了一跳， Meong, 喵 meong, 喵 meong. 喵喵。 Sang pemilik pun berkata, 这个主人说：“嗨， kamu itu burung, 你是一只鸟， kamu itu bukan kucing. 你并不是一只猫。 Tapi tetap aja burungnya itu tetap bilang, meong, 但 meong. 是呢，这鸟仍然发出喵喵的声音。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sang pemilik terus berkata, ingat kamu itu burung, bukan kucing. 这个主人几次的提醒：“你是一只鸟，并不是猫。” Tetapi burung itu tetap aja asyik. 但这只鸟是很自然的在那边。 Bapak Ibu Saudara sekalian, penggambaran tersebut sesungguhnya mau memperlihatkan kepada setiap kita. 这描诗让我们每一个人看透， Memang setiap kita adalah manusia ciptaan Allah yang begitu dikasihi. 我们每一个人是上帝所创造的、所喜 Kita 爱的。 diciptakan begitu sungguh amat baik. 我们被创造是多么的好， Karena itu Allah merindukan setiap kita mengingat bagaimana identitas kita, bagaimana kita adalah gambar dan rupa Allah. 所以上帝提醒我们，让我们可以知道我们的身份，我们的样子是模仿上帝的样。 Karena itu perkataan yang harusnya keluar daripada lidah bibir kita adalah perkataan yang menjadi berkat, bukan perkataan kutuk. 所以我们所发出的言语是一个祝福人的言语，并不是一个咒诅人的。 Sebuah perkataan yang membangun bukan menghancurkan. 一个把我们创造的，并不是要来提醒一个人，并不是让那个人破碎， Sebuah perkataan yang menyejukkan bukan menyakitkan. 是一个温良的话，并不是一个刺伤性的话， Sebuah perkataan yang menenangkan bukan memanas-manasi. 是一句很安稳的言语，并不是把它焚烧。
Karena itu ingatlah rencana awal Allah bagi perkataan kita. 所以你要记得上帝起初所设计让我们的原意 yakni untuk membangun, menyejukkan, dan memberkati. 是建造与祝福人。 Langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan agar setiap kita berkata tidak untuk toxic words. 我们要所注意的，我们可以说有毒的话语，我们说不。 Ya ini Kristuslah yang harusnya memenuhi hati kita. 就是让基督充满我们的心。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang berkunjung ke pabrik obat nyamuk. 有一天，有一个人来到一个气味工厂， Dari pabrik itu kemudian keluar berbagai jenis produk, 那个工厂发出了几样的产品， mulai dari obat nyamuk semprot, bakar, cairan, ada pompanya, dan lain sebagainya. 那个气味是用喷的或是用烧的等等， Ada berbagai tipe, 还有几项的样子， ada berbagai aroma. 还有几项的香味， Semua itu diproduksi dari satu pabrik yang sama. 全都是由一个工厂来发出来的。 Kemudian produk-produk tersebut didistribusikan ke banyak tempat penjualan. 然后这些产品把它分饰给每个卖的， Di berbagai supermarket. 还有其他的超级市场。 Ibarat pabrik, 说到工厂， hati pun mirip seperti itu. 我们的心也是同样， Hati memproduksi berbagai produk yang kemudian keluar dari dalam diri manusia. 我们的心产生了一切的产品，然后从我们的心里发出来。 Lukas 6 ayat yang ke-45 berbunyi demikian. 路加福音6章45节这样说： Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. 善人从他心里所存的善事发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。 Apa yang kita ucapkan sesungguhnya bermuara dari hati kita. 我们所说的一切是从我们的心内发出来的， Persoalan kata-kata selalu berhubungan dengan hati kita. 我们所说的言语是与我们的心有关系的。 Kata-kata kita dibentuk, dikendalikan oleh pikiran dan motivasi hati kita. 我们的言语是我们的思想、我们的动机来产生出来的。 Tetapi seringkali hati kita itu bukan dipenuhi dengan Kristus. 时常我们的心不是基督来充满我们。 Yeremia 17 ayat yang 9 memperkatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. 耶利米书17章9节这样说：人性比万物都诡诈。 Dari awal mula sudah diperingatkan bahwasannya hati punya kecenderungan juga untuk melakukan hal yang jahat karena kita berdosa. 从起初就说到我们的心能发出一切我们能够行的一切恶事。 Karena itu siapa yang memegang kendali atas hati kita? 谁能控制我们的心呢？ Yakobus 4 ayat yang pertama. 雅各书4章第1节。 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? 你们中间的争长斗傲是从哪里来的呢？不是从你们百体中战斗是以来的吗？ Hal ini selaras seperti yang dituliskan di dalam Amsal 15 ayat yang keempat. 这个是从箴言12章第4节，这是同等的话一样的。 Lidah lembut adalah pohon kehidupan, 温良的舌是生命树， tetapi lidah curang melukai hati. 怪谬的嘴使人心碎。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kata pohon kehidupan di dalam bagian ini menggambarkan kebijaksanaan. 在这边说到的生命树就是智慧。 Kebijaksanaan hanya akan didapat saat kita itu dekat dengan sang sumber hikmat. 若是我们想得到的智慧，就是我们可以亲近，当我们亲近这个源头， Saat hati kita dikendalikan, dipenuhi oleh Kristus. 当我们的心充满了基督， Maka buah yang baik itulah yang akan keluar. 这个好的果子要结出来。 Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian ingatlah, 所以弟兄姐妹们，你要记得，
Memperkatakan itu bukan cuma sekedar dia ramah, dia senyum kepada orang, dia bisa ngomong memuji orang, bukan. 言语不但他能够用微笑的声音向你说， Tetapi apa yang keluar Wan harasin. daripada mulut bibir kita, dari lidah kita ini, 所以我们所发出的言语从我们舌头所出来的， bermuara dari hati kita. 是从我们的心来发出来。 Karena itu ketika kita tidak ingin menjadi orang-orang yang mengucapkan perkataan yang menghancurkan, 当我们要成为一个人，不把一个言语成为一个破碎人的心， kita harus memenuhi hati kita dengan Allah. 我们要把我们的心以基督、上帝来充满。 Bapak Ibu Saudara sekalian, perlengkapan yang penting lainnya dalam kondisi COVID-19 adalah sarung tangan. 弟兄姐妹们，第二样的器皿，我们所准备的，在这个冠冕的四个就是手套， Ya, berbagai macam sarung tangan saat ini ya. 许许多多种的手套，这个是几 Ada 个。 yang dari latex bahannya, ada yang dari plastik. Kalau ibu-ibu mau pergi belanja, ada yang pakai juga supaya ambil barang lebih aman begitu. 有些从拉带，有的从 plastic，然后我们如果是套上了，我们可以比较方便了拿东西。 Hari ini saya juga membawa sarung tangan. 今天我也戴着手套， Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan adalah mungkin gak sih sarung tangan ini akan menjadi barang yang berguna dan bermanfaat jika tidak ada tangan di dalamnya? 问题就是，若是这个手套是不是有它的用处？若是没有手在里面， Tidak, bukan. 这并不能可能。 Sarung tangan ini tidak akan berguna dan tidak akan menjadi manfaat 这个 saat tangan kita tidak ada di dalamnya. 这个手套是无作用，若是我们的手没有套进去， Tetapi sarung tangan ini akan menjadi bermanfaat dan bernilai 这个手套可以有价值， ketika ada tangan di dalamnya. 在它的里面套上我们的手套进去， Dia akan berfungsi sebagaimana mestinya. 它能够把它的用处作用来发出费出来。 Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, 所以，主内最亲爱的弟兄姐妹们， penggambar ini mau menunjukkan kita adalah sarung tangan ini. 这个图片告诉我们，就是这手套， Dan tangan yang masuk di dalam sarung tangan ini adalah Kristus di dalamnya. 这手放在这个套进这个手套的，就是基督我们的上帝。 Kita mengingat bahwasannya ketika Kristus hidup di dunia, 我们记得让基督活在这世上， ada begitu banyak pengajaran yang keluar daripada mulutnya. 许多他从他的嘴唇教导的事， Tetapi tidak ada satupun yang salah, bukan? 没有一件是错的。 Hikmatnya membuatnya terus diikuti oleh orang-orang yang Pada- menganggapnya dia adalah guru. 他的智慧让许多人跟随他，来当他是他们的老 Tidak 师。 ada di dalam catatan di dalam Alkitab yang menuliskan bahwa Kristus salah berbicara. 没有一件在圣经里说到基督说错了的话， Tiada kesalahan pengajaran yang dilakukan olehnya. 没有他一切教导有错误的。 Kristus sungguh-sungguh tahu bagaimana harus menggunakan lidahnya. 基督他知道如何来使用他的舌头， Ya, dia menguasai lidahnya dengan begitu sempurna. 他很完整的使用他舌头。 Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. 他知道，即使他可以讲，即使他停顿。 Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita sebagai manusia yang diciptakan olehnya, 所以弟兄姐妹们，我们每一个人所被上帝创造的人类， Allah menuntut kita dan menuntun setiap kita untuk boleh menggunakan lidah kita sebagaimana seharusnya. 上帝引领我们，要求我们把我们的舌头放在应当所放的地方， Bukan hanya tidak berkata kasar atau ada unsur kebun binatang di dalamnya. 并不是把粗话说出来，或是这个动物园的野兽放出来。 Kesalahan lidah tidak hanya terjadi karena ucapan yang sia-sia, tidak hanya berkaitan soal bohong, fitnah, kata kotor. 我们的嘴唇并不是把一些诽谤的事、肮脏的事，然后不好的事说出来。 Kesalahan lidah juga seringkali berkenaan dengan waktu berkata-kata yang tidak tepat. 我们的话，我们的舌头的错误，就是当我们不恰当的时刻来讲一些话， Kurang ada kebijaksanaan, 不够智慧， tidak ada pengontrolan emosi. 不能控制我们情绪。 Dan yang sering kali terjadi adalah
saat kita sebenarnya tidak sadar. Ada waktunya kita tidak harus berbicara. 是通常所发生的就是我们不醒悟，我们应当不恰当的时刻来讲话。 Tapi biarlah setiap kita boleh mengingat 但愿我们每一个人可以记得， bahwasannya Allah pasti akan menolong setiap kita yang mau berjuang untuk menghidupi standar kebenarannya. 上帝要帮助我们每一个人。若是我们要改变我们的生活的平 Allah 等， Roh Kudus akan memampukan, mengingatkan, membimbing setiap kita. 上帝的灵要提醒我们，让我们引领我们， Biarlah setiap kita tidak memperkatakan toxic words. 让我们每一个人不把毒的言语发出来。 Tapi biarlah setiap kita mengingat rancangan awal Allah dalam perkataan. 但愿我们才记得上帝起初设计的原意， Dan hal tersebut hanya bermuara ketika kita menjadikan Allah yang bertata di dalam hati setiap kita. 这些能够发生，如果我们把上帝基督放在我们的心内。 Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita mau merenungkan, mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. 来吧，我们一起来低下我们的头，我们拿一段的时间来默想主的话。 Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkanlah saya bertanya beberapa pertanyaan. 弟兄姐妹们，让我追问几项的问题， Dan saya memohon agar Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh menjawabnya di dalam hati masing-masing. 让你们每一个人可以在你们心内来答。 Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang dapat menghitung berapa banyak luka hati yang telah lidah kita timbulkan? 弟兄姐妹们，谁能数出我们的舌头造成了伤口？ Siapa yang dapat menghitung berapa banyak perkataan sia-sia yang kita ucapkan setiap harinya? 谁能数出我们每天所说的无用话？ Siapa yang dapat menghitung berapa banyak kesalahpahaman, keretakan, pertikaian, perselisihan, percekcokan, kecurigaan, ketegangan antar pribadi yang sebenarnya telah dilakukan oleh lidah kita? 谁能数出我们个人的舌头引起的无解、破裂、交战、纷争、正义可以站立呢？ Karena itu kita perlu menguasai lidah setiap kita. 所以，我们每个人应当控制我们自己的舌头， Menguasai kata-kata yang keluar dari dalamnya. 控制所发出的言语。 Oh Tuhan, kami datang saat ini. 主啊，这个时刻我们来到主面前， Bawalah lidah dan hati kami menjadi milik-Mu semata. 把我们的舌头、我们的心带着属于你的。 Mungkin kami sudah sering kali menyakiti keluarga kami, 也许我们通常伤了我们的家属， kami menyakiti suami kami dengan perkataan kami, 我们的言语伤痛了我们丈夫的心， karena emosi yang kami miliki, 因为我们的情绪， atau kami juga telah melukai istri kami 或者我们伤了我们妻子， dengan perkataan gegabah kami. 用我们无用的言语。 Bahkan mungkin kami juga telah menyakiti hati anak-anak kami. 也许我们就伤了我们的儿女们的心， Kami malah menghancurkan semangatnya. 我们把他们的精神破碎了， Kami tidak menjadi penyejuk buat mereka. 我们不成为温良，为他们成为一个温良的人。 Ataupun kami juga ternyata tidak bisa menjadi berkat dalam perkataan kami kepada sesama kami. 我们用比其他的人，我们的言语不成为他们的祝福。 Tuhan, bawalah lidah dan hati kami menjadi milik-Mu semata. 主啊，求你把我们的心、我们的舌头带着属于你的， Bawalah di bawah disiplin-Mu sendiri, 让你援助我们每一个人， agar menjadi instrumen 来成 untuk 为一个器 pelayanan 皿， dan kemuliaan nama-Mu. 来侍奉、来荣耀主你的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠耶稣的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Kita bersyukur kita sudah boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih,
kita juga bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh Dia berikan kepada engkau dan saya. Saat ini kita akan mempersiapkan diri memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening yang tertera ataupun menggunakan handphone dengan QR code, ataupun Bapak Ibu dapat menyimpannya di amplop dan meletakkannya di rumah. Nanti pada waktu ibadah konvensional kembali kita bersama-sama, Bapak Ibu dapat membawa persembahan tersebut kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, dengan apa aku akan membalas Tuhan. Karena aku tahu Engkau adalah Allah yang setia, Bapa yang mulia. Engkau selalu memberkati kehidupanku sampai detik ini. Aku boleh merasakan kasih kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dan hebat. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidupku dan hidupmu oleh Allah yang maha dahsyat. Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Meskipun di dalam kesulitan ekonomi karena pandemi, tetap berkat-berkat Allah Dia curahkan dan engkau bisa merasakannya. Kaulah harapanku, katakan kaulah harapanku, hidupku ada dalam-Mu. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Katakan, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mengundang jemaat berdiri. Kami akan tetap menyembah Engkau dalam kondisi apapun. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau curahkan Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, betapa bersyukur dengan anugerah Tuhan kita boleh ada sebenarnya kita ada hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian hari ini? Biar kita di tempat kita masing-masing, kita dalam keadaan yang baik, dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dengan segala keterbatasan kita masih tetap dapat beribadah hari ini. Dan sampai juga mau menyambut Bapak Ibu sekalian yang mungkin hari ini baru pertama kali mengikuti akan siaran online kami, bisa mengikuti ibadah ini dan kira ibadah yang kita ikuti, Bapak Ibu sekalian ikuti menjadi berkat juga ya Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa terus dan kita berharap dengan anugerah Tuhan pada saatnya kita kembali beribadah dengan konvensional, kembali di gereja bisa beribadah bersama. Kita doakan terus, semua sedang dipersiapkan, biarlah pada waktunya nanti kita bisa kembali beribadah bersama. Bapak Ibu, ada berapa warta yang kita boleh perhatikan saat ini, secara khusus hari ini. Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu boleh hadir, boleh mengikuti kembali ibadah pada hari Selasa malam, kebaktian doa malam, yang akan dilakukan dengan live streaming jam 7 malam. Tema yang akan diberikan adalah perkataanmu, cerminan hatimu. Firman akan disampaikan oleh Guru Injil Yohana, mengundang Bapak Ibu sekalian juga bisa kembali di tempat kita masing-masing, mengikuti ibadah bersama, berdoa bersama, dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Untuk info-info yang lain juga akan kita sampaikan kalau ada yang penting dengan melalui WA info kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian warta yang ada, yang lainnya Bapak Ibu akan disampaikan secara pribadi melalui WA info kalau ada yang penting. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Ayat pengutusan dari firman Tuhan dari Kolose 3:17, firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia pada Allah Bapa kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman buat kehidupan kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita kembali dalam kehidupan kita, melalui perkataan perbuatan kita, lakukan semuanya. Dikatakan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu sekalian, biarlah setiap kita boleh kembali melanjutkan kehidupan kita masing-masing dengan anugerah Tuhan. Di tengah dunia yang sulit, kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap hidup memuliakan Tuhan, dan melihat pemeliharaan yang ajaib bagi setiap kita. Dan terimalah janji berkat Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Kiranya Tuhan kita kenal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dan sepanjang kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, ibadah sampai di sini. Selamat melanjutkan kembali kehidupan kita masing-masing dalam anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Selamat pagi.